Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fauzi bin Mustafa, selaku kita punya ceramah pada petang ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita semua akan dapat manfaat apa yang akan dikupaskan oleh Ustaz pada petang ini insya-Allah. Sidang penonton, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sempena dengan kempen bulan-bulan zakat negeri Pulau Pinang ini, zakat Pulau Pinang membawakan khas kepada tuan-tuan dan puan-puan. Di antaranya adalah slot celoteh time zakat Pulau Pinang. Dan insya-Allah setiap hari Rabu kita akan bersama dengan tokoh-tokoh ilmuwan pendakwah tanah air kita yang tidak asing lagi dengan kita. Dan insya-Allah sebelum saya nak serah kepada Ustaz, saya nak beritahu kepada seluruh penonton-penonton untuk sama-sama kita like dan share live kita pada petang ini. InsyaAllah mudah-mudahan semua sahabat-sahabat kita, khususnya sahabat-sahabat zakat Pulau Pinang, untuk ambil manfaat pengisian yang akan disampaikan oleh Ustaz pada pagi ini. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Al-Fadhil Ustaz untuk memberi kupasan kepada kami berkaitan dengan tajuk kaya harta dan kaya jiwa. Secara hormatnya saya mempersilakan Fadil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dihormati, yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Saiful Amri selaku moderator kita pada tengah hari ini daripada ZPP Zakat Pulau Pinang. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan penonton kita di alam maya pada petang ini, tajuk kita ialah kaya harta, kaya jiwa. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah SWT. Sebenarnya kita nak memberikan satu kefahaman yang betul tentang Islam itu sendiri. Islam ini ialah agama yang sempurna, agama yang lengkap, agama yang komprehensif. Sebab itu tajuk kita kaya harta, kaya jiwa. Kaya harta dan kaya jiwa ini memang sebenarnya ada terkandung dalam sebuah hadis Nabi SAW. Hadis ini hadis sahih Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi SAW? Baginda bersabda, laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina nafs. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah kaya itu dengan banyak harta, tapi kaya itu ialah kaya jiwa. Jadi hadis ini ada dua benda. Satu, kaya harta, banyak harta. Yang keduanya adalah kaya jiwa. Memang sesuai kita bahaskan dalam tajuk kita kaya harta, kaya jiwa. Cuma saya nak sebut, Nabi kata laisal ghina an kathratil arad. Bukan kaya itu bermaksud banyak harta. Tuan-tuan kena faham betul-betul apa kehendak Nabi SAW. Saya katakan pada awal tadi, Islam ni agama yang sempurna, lengkap, tidak ada cacat celanya. Sebab itu kalau tuan-tuan lihat, Islam ini menyuruh umatnya jadi kaya. Jadi kaya, tapi kena balance. Kaya harta dengan kaya jiwa kena balance, kena seimbang. Tapi Nabi Islam kita suruh umat dia jadi kaya. Sebab itu kalau tuan-tuan lihat,
Nabi kahwin dengan siapa? Nabi kahwin dengan Khadijah binti Khuwailid. Orang macam manakah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha ini? Orang yang paling kaya di Mekah ketika itu. Usahawan daripada kalangan wanita yang paling kaya ketika itu. Sehingga kan ramai orang cuba nak menjadikan Khadijah sebagai isterinya sebab dia kaya, dia jelita, dia orang kenamaan. Tetapi akhirnya menjadi jodoh kepada Nabi SAW. So, Nabi berkahwin dengan orang kaya. Nabi bersahabat dengan orang kaya. Termasuk juga orang miskin. Tapi di kalangan sahabat Nabi ada orang kaya. Siapa sahabat Nabi yang kaya? Of course yang pertama, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Dan ramai lagi sahabat-sahabat yang kaya. Dan sahabat yang kaya inilah yang menyumbang banyak harta mereka dalam peperangan, dalam jihad. Kalau tuan-tuan baca tentang sumbangan Utsman dan juga Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma dalam jihad-jihad yang begitu banyak, tuan-tuan lihat banyaknya harta mereka. Mereka sumbang dinar, mereka sumbang kuda, mereka sumbang peralatan tentera. Hebat. Sebab itu Islam ini dia juga tertegak dengan kaya. Dia juga tertegak dengan harta. Sebab itu dalam Quran sembahyang dia dikahwinkan, dia digabungkan dengan zakat. Solat zakat. Solat zakat. Tidak kurang 30 kali, 30 tempat dalam Quran. Aqimus solah wa atuz zakat. Aqimus solah wa atuz zakat. Dirikan solat, bayar zakat. Hanya orang kaya saja yang disuruh bayar zakat. Orang miskin tak dibenarkan bayar zakat. Malah mereka ni terima zakat orang miskin. Sebab itu kena faham betul-betul agama kita bukan mengajak kepada kemiskinan, kefakiran. Tetapi agama kita dia mengajak kepada kekayaan. Biar kita kaya harta dan dalam masa sama kaya jiwa. Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah, ya. Pada hari ini kita nak bincang tentang satu tajuk iaitu kaya harta, kaya jiwa. Saya tertarik tuan-tuan dan puan-puan Allah, ya. Ada satu kisah. Bagaimana kisah ini? Kisah seorang sahabat namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik, semua orang kenal Anas bin Malik ni. Dia adalah seorang anak remaja, sejak remaja lagi, sampailah 10 tahun dia menghadamkan dirinya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ni banyak meriwayatkan hadis, lebih kurang 2200 hadis dia meriwayatkan hadis. Anas bin Malik ni dia telah menghadamkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 10 tahun sehingga Nabi sendiri mendoakan kepada Anas bin Malik. Doa ni tuan-tuan kena hafal, tuan-tuan bacakan kepada anak-anak, ya, kepada suami lah. Kalau orang perempuan bacalah kepada suami, yang ibu dan ayah bacalah kepada anak-anak doa ini. Sebab Nabi yang lafazkan doa ini. Nabi kata apa kepada Anas bin Malik? Nabi doa kepada Allah, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi. Hadis rawahu Muslim. Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi maksudnya? Allahumma akthir malahu, kata Nabi kepada Allah untuk Anas bin Malik. Allahumma akthir malahu. Ya Allah, perbanyakkanlah hartanya. Ya. Kalaulah sedikit harta tu dipuji dalam agama, pasti Nabi akan kata, Ya Allah, sedikitkan harta Anas. Tapi Nabi angkat tangan, Nabi doa, Ya Allah, perbanyakkanlah hartanya, iaitu harta Anas bin Malik. Akthir malahu. Ya Allah, perbanyakkan hartanya, artinya, Ya Allah, kayakanlah dia, Ya Allah. Wa waladahu, Ya Allah, ramaikanlah anak-anaknya, Ya Allah. Wa barik lahu fihi, Ya Allah, berkatilah dia, Ya Allah. Jadi tuan-tuan mati Allah, apa kesannya doa Nabi ni kepada Anas bin Malik? Apa kesannya? Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata apa? Demi Allah, hartaku sangat banyak. Dan anak cucuku sangat ramai pada hari ini. Lebih 100 orang. Lebih 100 orang. Sehingga ada periwayat yang meriwayatkan bahawa kayanya Anas bin Malik ini dia ada kebun kurma,
Dan kebunnya itu berbuah 2 kali setahun. Sebab apa? Sebab Tuhan nak jadikan dia kaya dengan sebab doa Nabi. Dan Nabi kata berkatkan lagi kekayaannya sampai kebun kurmanya yang memang berbuah banyak, berbuah pula 2 kali setahun. Ghalibnya Ustaz Saiful Amri, kebun-kebun kurma ni berbuah sekali setahun je. Ghalibnya setahun sekali je dia berbuah. Tetapi hebat tak hebat, 2 kali setahun dia berbuah dengan begitu hebat. Pusingannya sangat singkat. Dan perawi-perawi menyatakan bahawa umur Anas bin Malik ketika dia meninggal ialah umurnya 104 tahun. Sebab Nabi sebut berkatilah dia termasuk panjangkan umurnya 104 tahun dengan anaknya ada 120 orang. Anaknya saja 120 orang. Subhanallah. Tak masuk cucu lagi. Isteri saya tak tahu lah. Ustaz Saiful Amri. Isteri Anas saya tak tahu berapa isteri dia. Tapi anaknya ramai 120 orang. Tapi kalau nak anak ramai sudah tentu isterinya barangkali 4 ataupun lebih daripada seorang. Jadi kita lihat sebenarnya Islam ini menyuruh kita kaya. Tapi kaya tu kena balance dengan kaya jiwa. Dan dalam masa yang sama, saya nak perbetulkan salah faham. Setengah-setengah masyarakat kita, dia tak belajar habis barangkali ya, ataupun dia tak faham hak kehendak dalam agama. Dia faham hak selapis kat luar saja. Selapis bawah tu dia tak faham. Sebab kadang-kadang agama Islam ini dia datang kadang-kadang hadisnya berkias-kias ya. Saya sebut kadang-kadang orang faham masalah zuhud. Zuhud ni apa? Zuhud ni ialah kita tinggalkan kekayaan bagi dia. Dia kata zuhud ni jangan jadi kaya. Zuhud ni ialah kita jangan ada harta banyak. Kalau ada TV, buang TV. Ada peti sejuk, buang peti sejuk. Ada mesin basuh, buang mesin basuh. Itu semua barang-barang berharga kita jangan punya, kita jangan miliki. Kalau ada set sofa, kita jangan beli ya, set sofa tadi. Ada kereta, kita kena pakai kereta buruk-buruk saja. Yang berkarat ya. Kalau pakai 5 hari dia roboh. Kalau motosikal pun motosikal yang buruk-buruk je. Ada kata itulah zuhud yang dikehendaki oleh agama. Sedangkan kalau kita lihat perbahasan ulama tentang zuhud ni bukan menjadi orang miskin. Zuhud ni bukan tinggalkan kekayaan. Zuhud itu siapa? Zuhud itu ialah disebut dalam banyak asar-asar ataupun riwayat menyatakan bahawa zuhud itu ialah kita letakkan kekayaan di tangan kita, bukan di hati kita. Itu zuhud. Artinya orang zuhud ni orang kaya. Tapi kekayaannya bukan berada di hati. Sampai dia sayang, sampai dia tak nak bayar zakat, sampai dia tak mau bersedekah, macam Haji Bakhil bin Lebay Kedekut. Ya. Sebab itu Piramli ni asal orang Penang kan Piramli, Ustaz Saiful, betul tak? Kan? Asal orang Penang, ya, Piramli. Tapi dia buat filem bagus. Haji Bakhil bin Lebay Kedekut. So, cerita dia nak perli sinis kepada masyarakat kita orang Islam yang telah pun pergi haji, tetapi dalam masa yang sama, walaupun hartanya banyak, masih kedekut lagi. Artinya, kekayaan di hati. Kedekut bakhil itu kekayaan di hati. Tapi lawannya zuhud. Zuhud itulah kekayaan berada di tangannya. Kenapa orang zuhud itu kekayaannya, hartanya berada di tangannya? Sebab senang memberi. Senang diagihkan. Senang bayar zakat. Senang bagi sedekah. Subhanallah. Itu sebenarnya kita nak betulkan salah faham masyarakat kita tentang masalah zuhud. Zuhud itu ialah orang kaya yang kekayaannya diinfakkan. Sebab itu kalau kita lihat, kalau adalah penonton-penonton di alam maya bersama dengan ZPP pada tengah hari ini, yang menonton yang semalam sedang berura-ura ataupun berazam, tahun 2021 nanti kita nak jual lah semua harta-harta kita, kita nak jadi orang miskin, kita nak duduk di beranda masjid. Saya nak berbetulkan masalah ini betulkan. Nabi pernah berdoa. Nabi kata apa? Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada kekufuran dan kefakiran. Tengok, ni doa Nabi ni. Nabi tak mau kekufuran, Nabi dalam masa sama tolak kefakiran.
iaitu kemiskinan. Artinya, jangan dipilih jalan kekufuran dan jangan dipilih jalan kefakiran. Sebab Allah Ta'ala bagi kita macam-macam akal ni. Akal dia boleh fikir macam-macam. Macam mana kita jadi orang kaya? Hari ni, tuan-tuan dan puan-puan Allah, ramai orang hilang pendapatan. Hilang pekerjaan. Ada yang kena buang kerja. Ada yang kena potong gaji. Setengah gaji kena potong. Jadi mereka rasa, yalah susah. Memang susah. Disebabkan pandemik COVID-19 ini. Tapi Allah Ta'ala bagi akal kepada kita. Bagi akal kepada kita, banyak jalan banyak lagi pintu-pintu yang lain untuk kita teroka. Kalau satu pintu tertutup, barangkali ada 9 lagi pintu rezeki kita terbuka yang sedang memanggil-manggil kita. Okey. Dan kita kena ingat, jangan dipilih jalan kemiskinan sebab kata Nabi, kadal faqru ay yakuna kufra. Hampir-hampir kemiskinan itu akan membawa kamu kepada kekufuran. Sebab yalah miskin, nak duit kadang-kadang sampai jual tubuh badan pun ada. Jadi apa? Pelacur di Singapura panggil kupu-kupu malam. Pelacur tu kupu-kupu malam sebab malam dia aktif. Dia terbang sana, dia terbang sini mencari pelanggan. Ya, disebabkan kemiskinan sampai peringkat dia pecah rumah orang. Disebabkan kemiskinan dia menyamu meragut orang, meragut baik tangan orang. Jadi sebenarnya Islam mengajar kita supaya cari kekayaan, bina kekayaan, tetapi bukan makan seorang-seorang. Kekayaan ini ialah kita share dengan orang ramai. Terutamanya, bila time bayar zakat pada ZPP. Sebab bila kita bayar zakat dan ZPP, ada 8 asnaf tengah membuka mulut untuk makan, untuk minum dengan keluarga mereka sebenarnya. Sebab itu, tuan-tuan dan Allah, saya nak bawa satu kisah. Kisah ini berlaku pada zaman Nabi SAW. Cerita ini ialah ketika Nabi SAW dan para sahabat berada dalam masjid, tiba-tiba datang seorang laki-laki pengemis. Dia pun biasalah datang mengemis ni, minta dengan Rasulullah, ya. Minta mengadu dengannya, saya ni mengemis, saya nak minta sedekah ya Rasulullah. Apa tindakan Nabi SAW? Apa tindakan Nabi, ya? Pengemis tadi tu bila duduk depan Nabi, Nabi tanya dia, apa yang ada di rumah anda? Apa yang ada dalam rumah saudara? Dia pun sebutlah, ya Rasulullah, di rumah saya ada bekas air, ada alas tempat saya berehat tidur, ya. Dan disebutlah macam-macam lagi. Nabi kata, bawa barang-barang tadi ke sini. Jadi laki-laki itu pengemis tu, dia ada rumah, bukan tak ada rumah. Cuma dia mengemis. Mungkin Nabi tengok dia ni muda lagi, tak elok mengemis ni, orang muda-muda ni. Lalu Nabi suruh dia balik rumah, bawa barang-barang tadi, datang balik ke masjid. Jadi orang tadi pun baliklah ke rumah, ya. Pengemis tadi balik ke rumah. Kemudian dia bawa barang-barang yang dipesan tadi tu ke masjid, jumpa Nabi SAW. Lalu diletakkan barang-barang tadi depan Nabi SAW. Nabi pun tanya para sahabat, wahai sahabatku, siapa yang boleh beli barang-barang dia ini? Maka kata seorang sahabat, ya Rasulullah, saya sanggup beli barang-barang dia dengan harga 1 dirham. Nabi tanya lagi soalan kedua pada sahabat-sahabatnya, siapa di antara kamu boleh beli barang-barang ini dengan harga 2 dirham? Maka seorang sahabat lagi kata, ya Rasulullah, saya sanggup beli barang dia dengan 2 dirham. Maka Nabi pun serahkan barang-barang tadi kepada sahabat yang sanggup membelinya. Dan Nabi ambil 2 dirham tadi, Nabi serahkan kepada pengemis tadi. Nabi kata apa? 1 dirham ini untuk kamu beli makanan hari ini, untuk kamu dan keluarga kamu. Dan 1 dirham lagi, kamu pergi ke pasar sekarang, kamu beli mata kapak. Mata kapak. So, dia pun pergilah ke pasar, dia beli mata kapak. Dengan harga 1 dirham. Lepas tu Nabi kata, lepas beli mata kapak, bawa mata kapak tu jumpa kami. Jadi pengemis tadi pun bawa balik mata kapak yang dibeli dengan harga 1 dirham kat pasar, bawa balik jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, ini mata kapaknya. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat supaya cari kayu untuk dibuat handle. Pemegang kepada mata kapak. Panggil apa? Hulu. Ke orang Penang panggil hulu ke apa? hulu, betul hulu. Handle, pemegang kapak, pemegang handle dia. Jadi tuan-tuan dan Allah,
Sahabat pun buatlah. Buat pemegang kapak, dah siap. Beri kepada Nabi. Nabi SAW berikan kepada pengemis tadi. Dah siap satu kapak dengan matanya, dengan hulunya. Nabi kata kepada pengemis tadi, nah, ambil kapak ini. Kemudian kamu pergi masuk ke dalam hutan. Kamu cari kayu api. Kamu belah dia. Kamu kumpulkan dia. Kamu pikul atas belakang kamu. Kamu jual kat pasar. Nabi kata apa? Dan jangan jumpa saya dalam tempoh 15 hari. Nabi pesan pada lelaki-lelaki itu, saya tak mau tengok muka awak dalam tempoh 15 hari. Maka pengemis tadi pun, dia akur. Dia pun buatlah kerjanya tadi dengan mata kapak, dengan hulu tadi tu. Dia pun buat kerja apa? Masuk dalam, kalau kita kebun getah ke apa, wallahualam lah. Dia kumpulkan kayu api, dia belah dengan kapaknya kayu api tadi tu. Dia kumpul, dia jual di pasar. Lakulah. Sebab zaman tu mana ada dapur gas. Orang tak pakai gas lagi. Zaman tu tak ada elektrik. Orang tak guna elektrik lagi. So, semua orang guna kayu api. Jadi laku, laris, terlajak laris. Subhanallah, ya. Lalu, dalam tempoh 15 hari, lebih kurang begitu, tuan-tuan, tak jumpa Nabi, habis saja 15 hari, hari ke-16, dia rasa teruja sangat nak jumpa Nabi SAW. Maka pada hari ke-16, dia datang jumpa Nabi SAW, sambil membuka genggaman tangannya, ada 10 dirham. 10 dirham. Bayangkan tuan-tuan, 2 minggu lepas, 1 dirham pun tak ada. Tapi Nabi didik dia, jangan jadi pengemis. Jangan jadi orang susah. Jangan jadi orang yang miskin. Hendaklah kamu jadi orang yang berusaha. Orang yang bekerja. Boleh kumpul duit sendiri. Boleh sara hidup anak keluarga kamu sendiri. Maka Nabi transformkan pengemis tadi menjadi orang yang hebat. Dan barangkali 10 dirham tu banyak. Kalau 1 dirham boleh beli mata kapak, artinya sangat berharga. Kalau 1 dirham tu boleh beli makanan satu keluarga, artinya 1 dirham ketika itu memang dah banyak dah. Bayangkan dia dapat kumpul 10 dirham dalam tempoh lebih kurang 2 minggu. Subhanallah. Ya, so Nabi transform, Nabi bina manusia tadi daripada seorang pengemis yang tak punya apa-apa, tidak punya harta, tidak punya wang, dinar, akhirnya menjadi seorang manusia yang punya harta, punya wang, punya dinar. Itu saya nak sebut, tuan-tuan. Kadang-kadang orang salah faham tentang apa itu Islam. Islam itu agama kemiskinan. Tapi sebenarnya Islam ialah agama yang menyuruh kepada kekayaan. Cumanya Ustaz Saiful dan juga sahabat-sahabat saya yang menonton ZPP punya FB Live pada hari ini, itu tajuk kita Kaya Harta, Kaya Jiwa. Saya sebenarnya teruja dengan tajuk ni. Sebab tajuk ni saya suka sangat-sangat. Ya? Sebab kadang-kadang sebab orang salah faham tentang tajuk ini. Saya nak sebut. Ada satu hadis Nabi SAW. Hadis ini hadis yang tuan-tuan kena hadamkan betul-betul. Hadis ini hadis Sahih Bukhari. Qala Rasulullah SAW, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Saya berhenti setakat tu, walaupun ada sambungan lagi ya. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Hadis Sahih Bukhari. Apa maksudnya? Nabi kata, celakalah hamba yang menjadi, secelakalah seseorang menjadi hamba kepada dinar. Celakalah seseorang yang menjadi hamba kepada dirham. Artinya apa? Artinya orang tu ada dinar. Orang tu ada dirham, artinya orang tu kaya. Tapi dia jadi hamba kepada harta kekayaannya. Maka yang ini Nabi doakan celaka untuknya. Sebab itu tadi hadis yang kita baca tu tadi tuan-tuan. Laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghina nafs. Bukanlah kaya itu ialah banyak harta. Sebab ada ramai lagi orang banyak harta tapi hidupnya celaka. Hidupnya dilaknat oleh Allah SWT. Tapi yang paling penting kata Nabi ialah nak balance balik dengan harta yang banyak tu. Kaya itu ialah kaya jiwa. So kena balance. Kaya harta adalah dibenarkan dalam agama Islam. Tapi kena balance dengan kaya jiwa. Sebab Nabi sebut, celaka seseorang yang jadi hamba pada dinar dan celaka seseorang yang jadi hamba pada dirham. Okey. Tuan-tuan dan mati Allah, kita tengok sekali lagi ya. Nabi pesan kepada kita, umat baginda. Nabi sayang. Nabi pesan tu Nabi sayang kepada kita semua. Nabi sayang kepada saya, Nabi sayang kepada anda semua penonton-penonton.
Dan Nabi sayang kepada umatnya sebenarnya. Nabi kata apa? Inna likulli ummatin fitnah. Wa inna fitnatu ummati al-mal. Hadis sahih Ibn Hibban. Sesungguhnya setiap umat itu ada fitnah. Dan fitnah kepada umatku ialah harta. Fitnatu ummati al-mal. Fitnah umatku ialah harta. Artinya, ujian yang sangat berat menimpa umatku ialah pada harta. Kalau ujian kepada umat, katalah Nabi Lut, katalah, oh dia homoseks, ada LGBT, ada gay, ada lesbian dan sebagainya. Tapi umat kita apa ujiannya? Harta. Ya? Disebabkan harta, nak harta cepat, nak jadi kaya cepat. Ramai skamer. Ramai skamer ni. Sia, saya tengok makcik tu sekian. Berapa ratus ribu, berapa juta? Lesap. Ya, lesap. Duit pencen, lesap. Oh, dengan menyamar sebagai SPRM, menyamar sebagai lembaga hasil, menyamar sebagai custom, menyamar. Macam-macam dia menyamar sebagai polis, akhirnya lesap. Sebab bila kita dengar suara tak pelat, suara tu orang kita ni. Sebab apa? Sebab nak kaya. Fitnah yang menimpa umatku ialah harta. Sampai menipu orang, ya. Sampai peringkat, bab harta ni, bukan banyak mana pun. Hartanya sekangkang ke kadang-kadang. Hartanya kadang-kadang sebiji motosikal, arwah bapa. Harta itulah arwah bapa tinggal sebiji motosikal je. Itu pun bergaduh. Adik-beradik bergaduh. Bergaduh. Akhirnya berlaku pembunuhan. Salah seorang mati. Sebab apa? Fitnah kepada harta. Fitnah kepada harta, tuan-tuan. Bab faraid. Sebab itu bab faraid ni, tuan-tuan. Pertama, kita kena ikut faraid. Kena ikut faraid. Kalau tidak, dia akan berperang sampai ke mahkamah dan sebagainya, tuan-tuan. Sebab harta tadi. Kesian ni, kadang arwah yang dah meninggal, dengan niat baik tinggalkan harta banyak, tapi waris-warisnya masih hidup, bergaduh sampai putus silaturahim. Betul kata Nabi, fitnah yang menimpa umatku ialah bab harta. Dan Nabi sebut lagi, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal am minal halal am minal haram. Hadis sahih Bukhari. Nabi kata apa? La ya'tiyanna 'alan nas zamanun. Akan datang satu zaman kepada manusia. La yubalil mar'u. Masa tu orang dah tak kisah, kata Nabi. Bima akhadhal mal. Macam mana dia dapatkan harta? Aminal halali aminal haram. Sama ada dengan cara halal ataupun cara haram. Zaman sekarang. Apa nak jadi, jadilah. Ada orang guna sihir. Dia boleh pukau orang. Orang nak keluarkan duit ATM tu, dia boleh ikut belakang. Dia ada ilmu pukau. Dia pukau kawan tu. Kawan tu pun keluarlah ATM dia, cocok duit, cocok kad, keluar duit. Dapatkah dia kawan tu bingung, terpinga-pinga kan? Sampai orang tepuk barulah dia sedar. Dia kena pukau. Subhanallah, tuan-tuan. Ini benda berlaku betul. Oh, akhir zaman nanti, kata Nabi, orang tak kisah. Halalkah? Haramkah? Janji aku kaya. Janji aku ada duit. Sebab itu, tuan-tuan berhati Allah, saya nak sebut. Tajuk kita ialah kaya harta, kaya jiwa. Kena balance. Kalau orang kaya, dia kena balance. Sebab itu, nak kaya jiwa ni, tuan-tuan, pergilah masjid, pergilah surau, dan sebagainya. Tengoklah YouTube macam ni, ataupun FB Live macam ni. Tuan-tuan, kita muhasabah diri. Apa perlu yang ada pada diri aku? Aku dah ada harta segala-galanya. Aku dah ada. Ada orang ada super jet lagi, tuan-tuan. Jet lagi. Bukan kata kereta biasa. Jet. Ya? Maknanya kaya sungguh, tuan-tuan. Tapi adakah jiwa kita kaya ataupun sempit ataupun miskin? Jiwa kaya lawannya jiwa miskin. Sebab itu, tuan-tuan mati Allah. Ada setengah orang, dia kaya harta. Ya, banyak harta dia. Tapi hilang nilai-nilai kesyukuran dalam diri dia. Tidak ada sifat syukur. Sebab itu, tuan-tuan mati Allah. Kalau tuan-tuan lihat, Tuhan kata apa? Washkuru lillah. Hendaklah kamu bersyukur pada Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku tambah lagi nikmat pada kamu, kata Allah. Sebab itu, tuan-tuan, orang kaya, orang yang ada harta, sentiasa kena ingat, nikmat itu datang daripada Allah. Itu namanya orang bersyukur. Nikmat itu datang daripada Allah. Itu bukan harta kita punya. Itu Allah Ta'ala yang punya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Adapun nikmat Tuhan kamu, maka hendaklah kamu zahirkan dia. Jangan simpan sorang-sorang.
Jangan tanamnya dalam bumi. Kita nak zahirkan dia dengan cara ialah kita bantu orang. Dengan cara kita infak. Dengan cara kita tolong orang yang susah. Ramai orang susah. Terutamanya yang sejak bulan 3 itu sampailah pada sekarang. Sebabkan COVID-19. Ada orang subhanallah sampai gantung diri, bunuh diri pun ada tuan-tuan. Sebab apa? Sebab tak tahan dengan keadaan sekarang. Barangkali dia fikir nak makan apa. Bukan makan siapa, nak makan apa hari ni. Si anak-anak ya. Sebab itu tuan-tuan Allah, orang yang ada harta, kaya harta, kena fikir. Satu benda yang patut ada dalam jiwa dia, hati dia, itu kaya jiwa, mesti ada syukur. Rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Engkau jadikan aku kaya ya Allah. Ya. Sekarang juga aku nak bayar zakat ya Allah. Ya. Sebab itu tuan-tuan, ada orang kaya tak bersyukur. Ya, ada. Namanya Qarun. Qarun ni kaya sungguh. Dia datang jumpa sepupunya Nabi Musa AS. Dia kata, masa dia miskin lah. Dia tak ada harta masa tu. Dia kata, wahai sepupu Musa, tolong doakan kepada Tuhanmu Allah, jadikan aku orang kaya. Nabi Musa pun doalah kepada Allah SWT. Dan akhirnya Qarun tu jadi orang kaya. Akhirnya dia jadi kaya lupa daratan. Dia jadi haji bakhil sungguhlah, haji bakhil. Memang kaya sungguh tuan-tuan. Dia punya kunci gedung-gedungnya, berapa orang laki-laki yang gagah yang pikul kuncinya. Begitu banyak. 70 orang lebih pun masih lagi banyak lagi kuncinya tuan-tuan. Kunci gedung-gedung kekayaannya. Saya pergi ke Mesir, belajar di Mesir. Antara tempat yang saya ziarah ialah Tasik Qarun. Jadi kalau tuan-tuan nak pergi ke Mesir, tuan-tuan kena pergi Tasik Qarun. Sebab apa? Di situlah ada orang kaya yang terbenam dalam Tasik Qarun. Dengan harta kekayaannya yang begitu banyak. Gedung-gedung, dalam gedungnya ada kekayaan. Sehingga kalau dia keluar dari istananya, dia naik kereta kuda, dia keluar. Sebelum dia keluar, dia akan pakai segala-gala kemewahan. Dia pakai mahkota, dia pakai jam, dia pakai apa lagi, berlian dia pakai. Dia hiaskan dirinya. Dan dihiaskan pengawal-pengawalnya dengan harta. Dihiaskan belakang-belakang tu dia punya dayan-dayan dengan harta. Dia pun lalu depan orang ramai masa zaman dia. Sampai orang kat bawah tengok, ya Allah, alangkah baiknya kalau aku kaya macam Qarun. Semua mengimpikan kekayaan macam dia. Itu tak tengok lagi jalan gedung kekayaannya. Baru tengok yang melekat kat tangan, melekat kat badan, melekat atas kepala itu je. Itu pun dah orang terpukau dah. Ya Allah, kayanya dia. Alangkah baiknya kalau kami juga kaya macam dia. Tuan-tuan, kaya tak kaya Qarun. Kalau tuan-tuan petang ni, tuan-tuan menyangkub belakang rumah, tiba-tiba tuan-tuan nampak harta. Tersembur keluar. Keemasan. Emas. Harta siapa punya? Itu harta Qarun namanya. Kita panggil harta karun kan? Harta Qarun. Dan sekarang orang berlumba-lumba. Cari apa? Cari harta Qarun. Berlumba-lumba cari harta Qarun. Subhanallah. Kenapa ni? Nak beritahu kayanya Qarun. Sampai kat Penang pun ada harta Qarun. Kat Penang tu, jauh Mesir tu. Semua saya sebut tuan-tuan. Pergilah ke Tasik Qarun ni. Saya pergi Tasik Qarun, saya kata, Masya Allah, saya kata, Tasik Qarun tu saya kata ni bukan tasik, ni laut ni. Luasnya saujana mata mandang, jauhnya. Luasnya Tasik Qarun tu. Saya kata kalau begini, luasnya sudah pasti gedung-gedungnya sangat besar dan hebat-hebat. Bayangkan, gedung-gedungnya yang besar dan hebat tu terbenam dalam bumi. Jadi tasik, atasnya ada air. Subhanallah. Ini kisah, saya nak share dengan tuan-tuan. Ini orang kaya, banyak harta, tapi tak bersyukur pada Allah. Dia kata, ini bukan Allah bagi. Ini hasil usaha saya. Ini kerja saya. Padahal, kayanya itu menindas orang miskin. Bayangkan tuan-tuan, nak dia jual air, dia ada telaga, dia jual air, katalah satu berdi air dia jual kepada orang miskin, tapi harganya seekor kambing. Tak balance, memang tak balance. Tapi disebabkan orang miskin nakkan air, terpaksa bagi seekor kambing. Itu nama cekik darah namanya tuan-tuan. Dia kaya juga, bukan tak kaya, tapi akhirnya dia tak bersyukur pada Allah. Dia kata apa? Ini semua bukan Allah yang bagi, tapi ini hasil kerja titik peluh aku. Sedangkan Tuhan kata dalam surah Sad, surah Sad, satu huruf je, Sad. Tuan-tuan rujuk ayat 45. Apa kata Allah? Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad.
Sesungguhnya ini rezeki kami, kata Allah. Inna hadza la rizquna. Ini semua rezeki kami. Kami yang bagi pada kamu, wahai orang-orang kaya. Ma lahu min nafad. Tak pernah kehabisan pun. Rezeki kami tak pernah habis pun. Tuhan tu maha kaya. Ghaniyun, maha kaya. Rujuk surah Sad ayat 45. Sebab itu tuan-tuan dan Allah, bila sebut tentang kaya jiwa, kaya hati ni tuan-tuan, ada dua benda. Paling-paling kurang ada dua benda. Pertama, kepada Allah ada sifat syukur. Sifat syukur. So kita sebagai orang Islam, salah satunya ialah kena bayar zakat. So biarlah kita berlumba-lumba jadi orang bayar zakat. Sebab kata Allah, fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Hendaklah kamu berlumba-lumba nak buat kebaikan. Salah satu cara yang paling mudah buat kebaikan ialah kita memberi sesuatu kepada orang. Beri zakat ke, beri sedekah, beri sesuatu kepada orang. Dan tuan-tuan, setiap pagi Allah jadikan ada dua malaikat berdoa. Setiap pagi, hari ini, pagi semalam, pagi besok, pagi lusa, sampailah sebelum berlaku kiamat. Malaikat yang pertama akan berdoa, Allahumma a'ti munfiqa khalafa. Malaikat kedua berdoa lain pula. Dia kata apa? Allahumma a'ti mumsika talafa. Ya Allah, kata malaikat pertama. Ya Allah, berikanlah orang yang infakkan hartanya. Apa dia? Khalafa. Ganti. Yang lebih baik, lebih banyak, lebih berkat. Kata malaikat nombor dua, Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada orang yang menahan hartanya, yang kedekut, yang bakhil. Talafa. Apa dia? Kebinasaan pada hartanya. Kemusnahan pada hartanya. Kerosakan pada hartanya. Sebab itu tuan-tuan dan Allah, ya. Saya sendiri tuan-tuan bukan apa. Saya, sebab apa yang berlaku sekitar kita, kita kena banyak muhasabah diri. Banyak muhasabah diri. Saya nak sebut tuan-tuan, ada orang tak bayar zakat. Tak bayar zakat. Rugi ustaz, bayar zakat ustaz. Hei, 100,000. Bayar zakat, 100,000. Boleh dapat 2 kereta Myvi ustaz. 2 biji kereta Myvi baru. Belum koyak plastik lagi. Rugi bayar zakat. Ya, anda beli kereta dengan duit zakat. Sepatutnya anda bayar kepada ZPP, Zakat Pulau Pinang, tapi tak bayar. Beli kereta. Ingat tuan-tuan, ya, kata Nabi SAW, ma khalatatis sadaqah aimalan illa afsadahu. Tidak bercampur sesuatu ni dengan duit zakat, manakan duit zakat itu akan merosakkan sesuatu tersebut. Kita beli kereta dengan duit zakat, rasa sayang belanja duit zakat ni 100,000, sejuta, baik beli kereta Lamborghini, kereta apa lagi? Kereta hot sport tu. Subhanallah, yang 2 pintu, sejuta kata harga dia. Tuan-tuan, tengok-tengok sekejap rosak enjin, sekejap rosak tu, sekejap rosak ni. Sebab harta zakat dia akan merosakkan harta tersebut. Kita bawa kereta mewah, menyusul highway, so accident contohnya, accident. Cek balik muhasabah diri. Aku beli kereta ni betul tak dengan duit yang betul? Ke duit orang? Duit fakir miskin? Satu. Kalau duit zakat beli rumah, kita tengok tak semena-mena. Kenapa dinding crack? Kenapa tandas tersumbat? Kenapa sink tersumbat? Kenapa aliran air tak betul? Kenapa bocor? Kenapa tair menggelembung? So cek balik. Duit yang kita bina tu nak beli rumah, nak buat tile, apa semua piping elektrik tu, betul ke tak betul duit kita? Cek muhasabah diri. Bukan saya kata duit haram tak. Muhasabah diri. Subhanallah tuan-tuan. Itu yang Nabi sebut, kalau bercampur dengan harta. Bayangkan kalau duit zakat, kita tak bayar, tapi beli makanan. Apa jadi? Kalau rumah boleh crack, kalau kereta boleh rosak, kalau masuk dalam darah daging, anak kita boleh rosak perangai dia. Anak kita boleh rosak akidah dia. Sebab duit tu bukan kita punya, orang lain punya. Tuan-tuan pernah tengok tak cerita apa dulu? Cerita apa ustaz yang pakai topeng naik kuda dulu masa kita kecil-kecil dulu. Bukan Zorro ke? Dia ni pergi merompak harta orang kaya. Kemudian diagihkan kepada orang miskin. Cerita apa tu? Lone Ranger. Lone Ranger dah. Saya pun lupa dah sebab saya hidup zaman sekarang, bukan zaman dulu. Tapi cerita ni, saya sebut cerita ni, saya tanya kepada beberapa orang, saya kata, dia ni orang baik ke orang jahat? Dia orang baik ke orang jahat? Jadi sebenarnya kalau tuan-tuan lihat, berdasarkan kepada kisah ini, dia orang baik ataupun orang jahat, dia kata, orang baik ustaz,
Sebab dia pergi rompak rumah orang kaya, kemudian diagih kepada orang miskin. Saya kata tak betul. Merompak pun dah salah dah. Merompak dah salah dah. Dah sah-sah dia penjenayah sebab dia merompak rumah orang kaya. Salah dah penjenayah. Bayangkan saya kata, pernah tak dengar? Ada orang merompak harta orang miskin. Kalau merompak harta orang kaya pun dah salah, ini kan pula merompak harta orang miskin. Ada ke Ustaz merompak harta orang miskin? Ya, iaitu orang tak bayar zakat. Dia telah merompak harta orang fakir, dia telah merompak harta orang miskin. Subhanallah. Sebab itu tuan-tuan dan puan Allah, pertama, ya kita betulkan diri kita. Saya suka sangat kalau yang mendengar, yang melihat FB Live kita pada tengah hari ini, ambil satu motivasi daripada hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Ni'mal malus salih lil mar'is salih. Ni'mal malus salih lil mar'is salih. Artinya, sebaik-baik harta yang baik itu ialah pada orang yang baik. Jadi orang agamawan ni, orang apa lagi ya, orang yang pergi ke masjid, ni orang pergi ke surau, orang yang rajin baca Quran, orang yang rajin qiyamul, orang yang rajin puasa sunat, mesti jadi orang yang berharta. Sebab Nabi kata apa? Hak ni baik dah ni. Hak kaki masjid bagus, hak kaki baca Quran bagus, hak kaki puasa sunat bagus, hak kaki umrah haji bagus. Tapi kata Nabi, biarlah ada harta. Biar berharta, maka harta tersebut akan jadi baik sebab berada di tangan orang-orang yang baik. Dan kena ingat tuan-tuan dan puan Allah, saya sebutkan pada awal tadi, episod pertama kita telah sebut tentang kaya harta. Sekarang kaya jiwa. Kaya jiwa tuan-tuan, dengan Allah kita syukur alhamdulillah. Dengan orang pula, dengan orang tuan-tuan, biarlah kita jadi pemurah. Jadi pemurah, jadi dermawan, suka memberi. Ya? Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang-orang yang bakhil, bin kedekut, orang-orang yang bakhil, bin kedekut ini, dan dia merasakan dirinya sudah cukup dengan kekayaan dia ada, tak perlu orang lain dah, tak perlu, jangan campurlah orang miskin, keluar. Oh datang orang fakir, pergi, aku tak perlukan kamu semua dah, aku dah cukup dengan kekayaan harta aku. Wa kadzdzaba bil husna, dia pula mendustakan janji-janji baik daripada Allah. Siapa bagi sedekah dapat pahala, siapa bagi sedekah disembuhkan penyakit, siapa bagi sedekah ya diringankan diangkat siksa kubur, siapa bagi sedekah akan dapat naungan di padang mahsyar, apa lagi, dan siapa bagi sedekah dapat syurga. Dia tak percaya, bohong belaka dia kata, tak percaya. Ingat kata Allah, fasanuyassiruhu lil usra. Kami akan memudahkan untuknya jalan-jalan kesusahan. Kami akan memudahkan untuknya jalan-jalan kesukaran. Tengok hidupnya susah. Orang kaya tengok hidupnya susah. Ya, tengok orang kaya, ya Allah, keluarganya berantakan, porak-peranda. Ya, tengok orang kaya, anak-anaknya bermusuhan, bergaduh sama sendiri. Tengok orang kaya kadang-kadang hidupnya susah. Tengok, ya Allah, anak-anaknya isak dadah apa semua. Ya Allah. Ya, hidupnya susah kenapa? Walaupun dia ada harta. Sebab tadilah. Mula-mula tu wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang-orang yang bakhil dan kedekut ini. So tuan-tuan dan Allah, kita muhasabah diri. Saya tak kata semua orang kaya macam tu, tapi orang kaya kena muhasabah diri jugalah. Ya, betul tak aku ni syukur kepada Allah? Yang kedua, betul tak aku ni pemurah? Sebab itu tuan sebab apa? Wala tubazzir tabzira. Ini pada orang kaya tu utamanya. Sebab banyak sangat duit. Ya, wala tubazzir tabzira. Jangan kamu membazir sebazir-bazirnya. Satu lagi ayat ialah wala tusrifu. Jangan kamu israf. Israf ini ialah ada orang kata israf ni sama dengan bazir. Contohnya, saya kata tak sama. Ya, tak sama. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kamu dan minumlah kamu tapi jangan berlebih-lebihan, ya. Ayat tafsir wala tubazzir tabzira. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Jangan kamu membazir sebazir-bazirnya sebab orang bazir itu saudara kepada syaitan. Tuhan tak kata wala tursifu, jangan kamu israf jangan kamu israf sebab orang israf itu saudara syaitan, tapi membazir saudara syaitan. So ulama kata apa? Saya baca satu buku tentang beza antara membazir dengan israf ni. Dia kata apa? Membazir itu ialah kita buang duit kita pada benda-benda yang haram. Kita belanjakan duit kita pada benda-benda yang haram.
yang memang haram kita pakai, haram kita beli, haram kita makan, hak tu kita belanjakan duit kita. Contoh, apa dia? Ada duit, yalah kaya sangat, ada duit nak buat apa ni? Beli arak. Beli arak, ya. Dah arak tu haram, membazir duit pula, beli arak, benda-benda haram. Beli dadah, benda-benda haram. Itu juga membazir, memang patut Tuhan kata apa? Saudara kepada syaitan. Tetapi Tuhan kata, wala tusifu, jangan kamu berlebihan. Melampau sangat, melampau-lampau. Kasut dah ada dah satu kotak, beri lagi satu almari. Baju dah ada satu almari, beri pula 2 almari. Subhanallah, ya. Baju yang lama tak pakai lagi, dah beli sekali beli 10 baju. Beli baju tak haram, tak haram. Tapi kalau berlebihan, israf itu melampau-lampau tu, maka dilarang oleh agama. Alangkah baiknya kalau kita berikan kepada sahabat kita baju untuk tutup aurat. Bayangkan tuan-tuan orang Syria. Sekarang tengah musim salji, kesejukan. Kita musim hujan, dia musim salji, kesejukan. Tak ada selimut. Jadi kita beli barang-barang baju kita, langsir rumah cukup 1, 2 cukuplah. Ini dah 10 langsir, tak tukar-tukar pun lagi. Subhanallah. Baik kita beli blanket, beli baju tebal untuk orang di Syria, untuk orang di Palestin, untuk orang di Iraq yang berada di kemah-kemah pelarian tadi, beri kepada mereka lebih baik sebab mereka sangat memerlukan. Tuan-tuan, masya Allah. Ya, saya nak sebut tuan-tuan, ya, tentang masalah ni bukan apa. Biar kita kaya jiwa. Jangan sempit jiwa kita, jangan kedekut. Ya. Tuhan kata apa? Wa may yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Siapa-siapa yang boleh menjaga dan memelihara dirinya daripada sifat kedekut dan bakhil tadi, sesungguhnya dialah sebenar-benarnya orang yang beruntung dan berjaya. Saya pernah lihat untuk makluman tuan dan puan perhatian Allah, ya. Sebab yang menonton saya ni banyak kategori, ada lapisan tertentu, ada yang buka restoran, ada yang buka kedai makan, ada yang buka kedai kereta dan sebagainya. Saya sebut tuan-tuan, ada satu restoran ni. Restoran ni memang kalau siang hari tu, pagi dah ramai orang. Siang hari pula subhanallah orang queue nak makan, memang makanan sedap tapi ramai orang. Kereta parking pun payah tuan-tuan sebab ramai orang. Kalau kita tengah makan tu, orang akan berdiri lah sebelah meja kita. Sebab nak tunggu makan, meja kosong. Saya kata hebat ni. Jadi saya cuba korek, apakah rahsia? The secret, rahsia macam mana dia jadi orang yang hebat? Tuhan kata apa? Fa'ulaika humul muflihun. Dia orang berjaya, dia orang beruntung. Saya pun tu tengok. Saya tengok, ya. Pagi ramai orang. Pagi tu macam-macam kuih dia. Segala tok nenek kuih semua ada atas meja dekat restoran dia. Okey, bayarlah, ya. RM1.50 ada, RM2.50 ada. Tengah hari ikan bakar ada. Semua orang beratur lah. Ada pating masak tempoyak, ya. Nasi kandak Penang tak ada lagi sangat ni. Ini tak ada lagi, ya. Ini pating masak tempoyak, kari, kepala ikan. Ada, subhanallah. Okey. Lepas tu dia buka sampai bermula 6 pagi sampai 6 petang saja. Saya perhati. Ya. Kenapa dia jadi orang usahawan yang hebat? Restorannya dikerumuni. Restoran lain tak macam tu. Dia seorang je. Ini bukan memakai pelaris. Bukan memakai benda-benda yang tangkadak ni. Saya melihat sendiri tuan-tuan. Rupa-rupanya kedai dia ni, dia tak kedekut. Dia tak bakhil. Pertama ialah, bila mana habis makan pagi, dah breakfast dah habis, masuk lunch kan, lunch hour. Masih ada lagi sisa-sisa kuih kari pap, tak basi pun. Kari pap, apa lagi, kuih cara, apa lagi. Banyaklah kuih-kuih. Dan ada bihun sup untuk makan pagi yang diasingkan kuahnya, diasingkan sambalnya. Masih ada lagi tuan-tuan, masih ada lagi. Tengok patin tempoyak makan tengah hari. Pukul 3 ada lagi. Dah habis lunch hour pukul 3 ni, ada lagi rupanya. Apa lagi? Kari kepala ikan. Sepatutnya lunch hour pukul 11, 12, 1, 2. Pukul 3 je lagi. Pukul 4 je lagi. Bila saya perhati tuan-tuan, rupanya pertama ialah dia sedekah. Macam sedekah? Pertama, kuih pagi tadi. Bila sampai pukul 4 petang, dia kata apa? Sedekah. Ambil lah. Siapa-siapa nak ambil lah. Percuma. Free. Jadi orang susah, ya, orang memerlukan pun datang pukul 4 petang, ambil free, percuma. Tak perlu bayar apa-apa, Ustaz. Tak boleh bayar apa-apa. Bila sampai pukul 4 petang juga, ya, ikan patin masak tempoyak, kari kepala ikan yang sudah masuk dalam Tupperware tadi tu, asalnya sebut ya, asalnya RM14.
Pasal RM14. Sepotong pating masak tempoyak RM14. Bila masuk ke 4 petang, turun separuh harga jadi RM7. Berarti RM7 lagi tu dia sedekah. Dia ambil RM7 saja. Subhanallah, tuan-tuan. Dan pekerja-pekerjanya pula daripada orang susah. Dia cari kat kampung-kampung pedalaman, orang miskin, dia cari buat jadi pekerja dia. Sampai peringkat ada orang bukan Islam jadi pekerja dia. Tapi tutup aurat, pakai tudung dan sebagainya kalau dia perempuan. Sampai peringkat yang datang ni tak pandai baca Quran. Dia panggil pula ustaz, suruh ajar staf-stafnya baca Quran. Tak pandai solat, dia panggil pula ustaz mengajar fardu ain sembahyang. Saya kata apa? Siapa yang bayar ustaz-ustaz? Dia kata saya lah bayar ustaz. Saya bayar. Saya tak cakap apa-apa pun kepada staf-staf saya. Yang penting mereka solat, yang penting mereka baca Quran. Subhanallah. Disebabkan kamu banyak memberi, beri sedekah, beri separuh harga, beri ilmu, beri fardu ain, beri didikan, akhirnya Allah Ta'ala kasih kamu orang melempah-lempah datang restoran kamu. Tuhan kata dah, wa man yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Siapa-siapa yang dapat memelihara dirinya daripada sifat bakhil dan kedekut, maka itulah orang-orang yang beruntung, dapat keuntungan, orang-orang yang berjaya. Tuhan sebut banyak dalam Quran. Saya nak habis sikit lagi lebih kurang ada 10 minit lagi. Subhanallah. Sedar tak sedar dah dekat 1 jam dah. Tuhan kata apa? Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Ini adalah pendusta-pendusta agama. Ciri-cirinya apa? Oh, cakap beragama hebat. Tapi bila jumpa orang miskin, wala yahuddu ala tu'amil miskin. Dia tak gemar pula nak beri makan kepada orang miskin. Kan patutnya kalau jumpa orang miskin bagilah makan. Bagi sedekah, bagi duit ke, bagi kuih ke, bagi makanan, bagi roti ke, bagi kotak ke, apa-apa jumpa orang miskin. Tapi inilah Tuhan kata dalam Quran. Kadang-kadang nampaknya hebat. Ada orang, dia kereta hebat, rumahnya hebat, pakai jubah, pakai serban. Tapi dalam bab infak tadi, dia sangat kedekut tuan-tuan. Sampai Tuhan kata apa? Tuhan mencela kita. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Wa amma sa'ila fala tanhar. Ada pun orang yang datang meminta-minta, Cik singgit. Saya pernah untuk maklumat Ustaz Saiful Amri dan juga kepada sahabat-sahabat yang menonton FB Live ZPP Zakat Pulau Pinang pada tengah ini. Saya pernah makan di mana? Di Permatang Tok Janggut ke rasanya. Permatang Tok Janggut. Char Kway Teow. Di satu restoran namanya Harimau Menangis. Ada ke? Orang Penang mesti tahu harimau. Ya ada. Harimau Menangis namanya. Saya pergi makan tuan-tuan dengan keluarga. Tengah-tengah makan ada seorang datang. Saya tak kenal siapa dia, tak kenal. Tapi mungkin dia kenal saya. Ustaz dah lama tak keluar TV dah. Pasal apa Ustaz lama tak keluar TV? Saya kata saya dah tua dah, bagi orang lain lah keluar TV. Ustaz, satu lagi mau tanya soalan. Pasal apa Ustaz Kazim Aliyah pun tak keluar TV juga? Saya kata saya tak tahulah. Ustaz Kazim duduk kat mana Ustaz? Ana pun tak tahu kat mana. Hati saya betul tak betul orang ni, betul tak betul. Tapi akhir kali dia kata apa? Ustaz, bak mai RM1. Bak mai RM1. Nak minta Ustaz RM1. Saya pun dialah, orang minta RM1. RM1 je pun, bukan banyak, muju RM1. Bagi RM1 kat dia. Bagi RM1 kat dia. Subhanallah. Saya tak kenal siapa dia. Duk tanya macam-macam soalan. Baru lagi, saya ingat bulan lepas berlaku. Bulan lepas baru lagi Jadi saya tak kenal, dia pun beri. Dapat RM1 tu suka dia, RM1 je pun. Saya tak nak bagi lebih-lebih sebab nanti kata, pasal apa Ustaz bagi lebih? Saya nak RM1 saja. Kena marah pula. Jadi saya bagi RM1, dia pun belah. Isteri saya tanya, bang, siapa tu, kawan ke? Kenal ke? Tak kenal. Tapi akhirnya saya sebut tuan-tuan Allah, ialah orang nak. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Surah Ad-Duha tak silap saya, ayat yang ke-10. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Ada pun orang yang minta, maka jangan kamu herdik dia. Bagilah. Bagi je, jangan herdik, jangan halau dia, bagi kata Allah. Akhirnya saya nak beritahu tuan-tuan perempuan, apa yang berlaku lepas tu? Ni nak to be continue next week ke macam mana? Jawab tu lah. Jawab tu next week online pula. Saya tuan-tuan dah bagi RM1. Habis makan, saya duk kira-kira lah. Saya dengan anak saya, dengan isteri saya makan
lebih kurang RM50 campur kuih tiaw special, campur dengan air lah, lebih kurang RM50 lah, malam tu RM50. Tiba-tiba nak bayar, dah ada orang belanja dah. Subhanallah. Aku belanja dia RM1, Allah ganti RM50. Saya sebut ini nak beritahu kepada anda, jangan kedekut, jangan bakhil. Allah Ta'ala uji kita, nak uji saja. Wa ammasaila fala tanhar. Pasti Allah Ta'ala ada sesuatu nak bagi kepada orang yang tak kedekut. Ada pun orang meminta-minta, jangan kamu halau, jangan kamu hordik dia, bagi dia. Pasti ada sebab. Sebab Tuhan kata aku nak bagi balik lagi banyak. Saya terkejut. Dah bayar dah? RM50 banyak ni. Tak apa Ustaz, dah ada orang bayar dah. Saya tak tahu siapa. Tuan-tuan dan puan-puan Allah, ini nak beritahu kepada kita semua. Tuan bagi hint. Kita kaya harta, biarlah kaya jiwa juga. Kaya harta, kaya jiwa. Tuan-tuan dan puan-puan Allah. Sebagai penutuplah pada tengah hari ini, Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis. As-sa'i 'alal armilah wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang-orang yang membantu, dari aspek kebendaan, bagi harta. Bagi wang ringgit nak bantu apa? Al-armilah, iaitu janda-janda. Ibu tunggal yang tak ada suami. Janda-janda ibu tunggal. Wal miskin. Dan membantu dari sudut harta kepada orang miskin. Nabi kata apa? Kal mujahid fi sabilillah. Seumpama mujahidin di jalan Allah. Yang perang-perang tu. Kamu ni seumpama setara dengan mujahidin fi sabilillah. Kal qa'im allazi la yaftar. Seperti seorang yang qiyamul lail, yang tak putus qiyamul lailnya. Wa kas-sa'im allazi la yaftur. Seperti orang yang berpuasa tapi dia tak buka puasanya. Puasanya berpanjangan. Subhanallah. Padahal yang kita buat ialah bantu ibu tunggal, bantu janda-janda terbiar yang ada masalah kemiskinan dan dibantu orang miskin. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ramai orang pemurah tapi kadang-kadang cara tak betul. Bayar duit zakat direct kepada individu. Itu juga satu kesilapan, ya. Malah ada setengah fatwa menghukumkan berdosa walaupun sah tapi berdosa. Sebab apa? Yang pertama, memang zakat ini, Tuhan kata apa? Khudh min amwalihim sadaqatan. Hendaklah orang-orang yang jadi ulil amri, pemerintah, pergi ambil harta orang kaya sebagai zakat. Artinya kita ni, orang kaya, kena bayar zakat kepada pemerintah. Kalau kita bayar zakat direct kepada asnaf tadi, dia telah melanggar ayat tadi. Perintah tadi supaya bayar kepada pemerintah. Amwalihim, khudh min amwalihim tu ulil amri, pemerintah. Ya, sekarang ulil amri siapa dia? ZPP, Zakat Pulau Pinang. Bayar kepada mereka. Sebab yang kedua, kita tak tahu betul ke tak betul orang tu miskin. Oh, saya miskin. Kita tengok sekali imbau, dia miskin. Padahal ada tanah 3-4 ekar. Tanah 3-4 ekar. Memang kalau kita tengok dia miskin, pakai baju singlet, pagoda tuan-tuan, bertepuk lubang macam kena tembak Jepun. Seluar pendek, kaya bersikap. Tapi rumah sewa, berapa banyak rumah sewa dia. Kita salah bagi duit zakat kepada orang yang bukan asnaf. Maka kita tertanggung lagi tu duit zakat. Macam kita berhutang dengan Allah. So, kepada orang yang kaya, orang yang banyak harta, bayarlah zakat, ya, kepada ZPP, Zakat Pulau Pinang, sekiranya anda berada di Pulau Pinang, bermastautin di Pulau Pinang dan mencari rezeki di Pulau Pinang. Bayarlah zakat kepada ZPP, itulah sebenar-benar dan itulah sebetul-betulnya. Maka kita akan jadi orang yang kaya harta dan kaya jiwa. Sebab ada ilmu dalam dada kita. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih. Ada soalan ke? Saya tak tanya, ada soalan pula dah. Agak tak ada soalan. Ada ke? Ada satu soalan. Ya. Tanya daripada Jauharah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita rajin bersedekah, tapi dalam masa yang sama, kita juga ada hobi membeli barang-barang antik untuk simpanan peribadi. Dan ada juga beli jam sebagai collection peribadi untuk display je kat rumah. Kadang-kadang bila cek balik, hobi itu lebih mahal daripada sedekah yang dikeluarkan.
Okey tak macam tu Ustaz? Maybe ada nasihat dari Ustaz. Ya. Bagus, Panjang bagus. tak Soalan ada bagus. Soalan bagus ya. Sebenarnya ginilah saya cerita. Apa yang kita simpan itu adalah bekalan kita untuk seronok-seronok atas dunia. Hobi ni seronok-seronok, hobi ni seronok. Ada kumpul stamp, ada yang kumpul kereta antik ya. Seronok-seronok. Memang kita seronok lah. Masa hidup seronok. Bila kita mati, kita mengharapkan sedekah tadi tu. Hobi kita tak boleh bantu kita di alam kubur. Hobi kita tak boleh bantu kita di alam mahsyar. Tak boleh bantu dah hobi kita tu. Hak kita nak kumpul antik-antik, lampu antik semua tu, tak boleh bantu kita dah. Itu akan jadi hak waris kita nanti. Diagih-agihkan ikut faraid. Tapi akan bantu kita di alam kubur, di padang mahsyar, ialah hak kita bagi sedekah tu. Hak sikit-sikit tu. Jadi kalau tuan-tuan nak simpanan akhirat, namanya saham akhirat, bagilah sedekah itu melebihi daripada hak kita simpan koma kita, hak nama antik-antik itu. Itu baru betul namanya. Ini baru betul. Ini baru namanya wawasan jauh sampai pada akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Satu lagi Ustaz. Ya. Last. Selalu ustaz-ustaz sebut bila seseorang meninggal dunia, ada yang minta untuk dibangkitkan semula semata-mata nak bersedekah. Tak ada pula sebut nak solat dan sebagainya. Ada tak kaitannya dengan hablum minan nas? Ya. Terima kasih kepada Ustaz Saiful dan juga yang bertanya. Tuan-tuan rujuk pada surah Al-Munafiqun. Ada satu ayat berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Tengok ayat ni ya. Sama ada ayat ke-9 ataupun ke-10 surah Al-Munafiqun. Tuan-tuan boleh rujuk balik. Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah, infakkanlah sebahagian daripada harta kamu. Ulama kata ini bab zakat. Infakkanlah sebab sebahagian saja, sebahagian. Tuan tak suruh infakkan semua, habiskan semua barang kita, duit kita, gaji kita, pensi kita, tak. Sebahagian saja. Dalam zakat 2.5% saja. Daripada harta kamu, kata Allah, sebelum datang kepada kamu maut. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum datang kepada kamu mati. Bila mana datang saat-saat kematian, fayaqul, maka manusia yang dah terbeliak biji mata dan nampak malaikat maut dan nampak alam-alam yang dia akan teroka nanti, dia dah nampak dah dosa pahala, dia akan berkata kepada Allah, berkata kepada para malaikat nak cabut nyawa tu, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhan, boleh tak tangguhkan lagi masa aku nak mati ni, bagi tempoh sebulan, seminggu, 1 hari pun tak apa ya Allah. Minta tangguh, minta postpone, minta delay kematian. Nak buat apa? Nak buat apa delay? Nak buat apa? Tak cukup lagi kau umur 80, 70, 60 tahun kita hidup. Tak cukup rupanya. Nak buat apa? Fa'as-sadaqa. Saya nak bersedekah. Tuan-tuan rujuk pada kitab-kitab tafsir yang muktabar. Sedekah di sini bermaksud zakat. Bermaksud zakat. Barangkali kita tak bayar zakat. Yang kedua, barangkali bayar zakat tapi tak betul. Saya sebutkan dia tak betul, tak betul asnahnya, tak betul bayar zakat kepada kepada amilnya, tak betul. Ataupun bayar zakat kepada anak-anaknya, bayar zakat kepada isterinya, tak betul. Asnah tak betul. Maka dia kata apa? Fa'as-sadaqah. Saya nak bersedekah ya Allah. Banyak lagi harta ni ya Allah. Iaitu bayar zakat. Wa akum minas salihin. Dan aku nak jadi orang-orang yang salih ya Allah. Bila sebut bab harta ni tuan-tuan, bukan bab semayang. Harta ni. Sebab orang semayang, orang miskin dia semayang juga. Tapi bila sebut bab harta ni, orang yang ada harta, dia wajib bayar zakat. Orang yang ada harta, dia wajib naik haji. Wa akum minas salihin artinya aku nak pergi haji. Aku nak tunaikan haji. Selama ni aku nak postpone, relax aduh. Nak pergi haji umur 70 lah, 60 lah. Tiba-tiba umur 50 dah mati dah. Sedangkan harta banyak. Maka ketika itu, Tuhan kata apa? Tuhan kata apa? Sesungguhnya Allah tidak akan menangguh-nangguh dan melewat-lewatkan kematian bila dah sampai ajalnya. Jadi sebab itu tuan-tuan mati Allah, ada orang bila dah sebelum mati ni, belum mati lagi ni, baru dah terbeliak biji mata nampak malaikat maut, minta dengan Allah delay, postpone kematiannya sebab apa? Nak bayar zakat dan nak naik haji. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah Ustaz. Selesai sesi kita pada petang ini.
Tengok soalan pun tak ada lah. Itulah. Aku ucap terima kasih kepada Ustaz. Sama-sama. Dan insya-Allah kami rasa tak puas lagi kita ni Ustaz. InsyaAllah kita akan jemput semula selepas ni insyaAllah. InsyaAllah. Jazakumullah khairan katsiran. InsyaAllah. Baik. Amin. Pada semua sidang penonton, insyaAllah tuan-tuan jangan lupa untuk sama-sama kita like, share kaitan dengan Facebook Zakat Pulau Pinang. Untuk tuan-tuan update tentang isu semasa tentang zakat Pulau Pinang insya. Kepada Ustaz kami ucapkan terima kasih sekali lagi Ustaz. Sama-sama. Alhamdulillah. InsyaAllah aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.